Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik, adapun pada malam ini kita menyambung semula kuliah maghrib dengan pengajian kita Ayatul Ahkam, iaitu ayat-ayat hukum dalam Al-Quran dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Kita berpindah ke muka surat 82, iaitu berkenaan dengan uraian ataupun catatan yang terpenting yang ketiga. Tapi sebelum kita masuk yang ketiga ni, lebih baik kita bicarakan ayat yang terlebih dulu. Walaupun dalam kita dah bicara ayat ni, tapi nak masuk ketiga ni maklumlah takut lupa. Jadi ayatnya iaitu muka surat 69. Kita ambil ayat tu, ulang kaji ayat. Topik nak bincangkan sihir menurut pandangan Islam. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Surah Al-Baqarah, yaitu ayat daripada 101 hingga 103. Mari kita tengok mana, berarti mana dulu apa nak dibahaskan. Dan apabila datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah, iaitu Nabi Muhammad SAW, yang mesahkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang telah diberikan kitab itu melemparkan kitab Allah ke belakang mereka, seolah mereka tidak mengetahui kebenarannya. Ini adalah golongan Yahudi dan Nasrani. Mereka membelakangkan kitab Allah dan mengingatkan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kufuran itu, akan tetapi puak-puak syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihirnya. Kerana mereka lah yang mengajar manusia ilmu sihir dan yang diturunkan pada dua malaikat, Harut dan Marut, di negeri Babil atau Babylon. Sedangkan mereka berdua tidak mengajar seorang pun, melainkan telah mereka menasihatinya dengan berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan untuk menguji imanmu.
Oleh itu janganlah engkau menjadi kafir hingga mempelajarinya. Dan dalam pada itu ada juga orang-orang mempelajari dari mereka berdua ilmu sihir hingga boleh menceraikan antara yang suami dengan isterinya. Padahal mereka tidak akan lebih boleh sama sekali memberikan mudarat atau membahaya. Sehingga sihir itu seorang pun melainkan dengan sihir itu seorang pun melainkan dengan izin Allah. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak beri manfaat kepada mereka. Dan demi sesungguhnya mereka itu kaum Yahudi itu telah pun mengetahui bahawa siapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik yang akhirat. Demi semuanya amat buruknya apa yang mereka pilih untuk diri mereka kalau mereka mengetahui. Dan kalau sebenarnya mereka itu tetap beriman dan bertakwa, dan mereka akan mendapat pahala. Sesungguhnya pahala di sisi Allah itu ada lebih baik kalau mereka mengetahui. Jadi itu ayat yang kita baca sedikit daripadanya. Dan hari ini kita sambung catatan yang ketiga atau penguraian yang penting dalam ayat itu yang ketiga. Baik, firman Allah Ta'ala yang bermaksud sebagian daripada orang-orang diberikan Taurat melemparkan kitab itu ke belakang. Akan kita baca dari baik. Kitab baik. Nabada fariqum minal ladina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim. Dan orang diberikan kitab, iaitu Yahudi diberikan kitab Taurat, melemparkan kitab Allah itu ke belakangnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahawa itu adalah kitab Allah. Apa maksudnya? Maksud ungkapan melemparkan ke belakangnya menunjukkan betapa buruknya orang Yahudi yang tidak mau mengamalkan kitab Allah serta berpaling sambil meremehkan dan merendahkannya. Selain itu mereka berpegang pada sihir dan silap mata. Maksudnya yang dimaksudkan mereka melemparkan kitab Allah ke belakang. Apa maksudnya? Maksud di sini ialah sebagian daripada orang-orang maksudnya melemparkan belakang menunjuk betapa buruknya orang Yahudi yang tidak mau mengamalkan kitab Allah serta berpaling sambil meremehkan dan merendahkan. Maksud melempar ke belakang orang Yahudi dia tak mau pakai kitab Allah dan meremehkannya, dan mereka gunakan sihir dan silap mata. Itu maksud melempar ke belakang. Maksudnya dia tak mau menggunakan kitab Allah, sama ada Taurat ataupun Quran. Baik. Sekarang ni ada tak melempar kitab Allah belakang? Adalah kaum muslimin dan muslimat letak belakang ni maksud dia kira dia tak pakai kitab Allah, dia gunakan fikiran dia. Tapi baca semua kitab Allah Ta'ala tu, baca ya. Kalau ada majlis-majlis baca semua Alif Lam Mim Dalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Sedap baca tu. Baik. Alif Lam Mim, Allah Ta'ala saja tahu akan maknanya. Dalikal kitab, itulah kitab yang Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan dalamnya. Hujan lil muttaqin, beri petunjuk pada orang yang bertakwa. Tahu dah maksudnya. Sebagaimana ibarat untuk angka, saya buat satu lagi dan masih ulang. Angka ni kata petunjuk kepada orang bertakwa. Sebab orang ni kalau tak ada takwa, muslim, dia adalah buta. Kalau si buta kalau berjalan, siapa jadi petunjuk dia? Tongkat. Betul tak betul? Tongkat. Baik, tongkat si buta ni duduk depan ke duduk belakang? Kita tentu duduk depan. Barulah petunjuk. Ada si buta dia tongkat duduk belakang. Tak ada pun macam ni. Itu juga Quran. Nak tunjuknya kita tentu duduk juga dia belakang. Ini semua duduk belakang dah. Duduk belakang. Okey. Jangan main kau muslim dengan muslimat kemudian. Itu sebab kata muttaqin. Jadi okey. Saya kutub firman Allah Ta'ala. Jadi bermaksud mereka melemparkan kitab Allah Ta'ala ke belakang. Maksudnya mereka tak nak pakai kitab Allah Ta'ala, Taurat ke Injil ke, dan itu juga Quran.
Syekh Qutb rahimahullah ta'ala menyebut bahawa orang-orang yang diberikan kitab dan mereka yang melemparkan kitab Allah ke belakangnya, artinya watak mereka ialah mereka selalu menentang dan tidak mahu mengamalkannya. Itu pula kata Syekh Qutb rahimahullah ta'ala, watak mereka menentang dan tak mahu mengamalkan. Itu banyak siapa dia agak apa. Bekas kata Yahudi, siapa-siapa dia kaum muslim dan muslimat kan, termasuk kita punya kita boleh macam mari kita Allah Ta'ala kaum muslim dan muslimat kalian. Ada tak orang kadang-kadang dia menentang ayat Allah Ta'ala, dia letak di belakang sama tu. Baik, habis catatan yang keempat. Jadi bila orang tanya besok atau kita nak faham ayat Quran, apakah dimaksudkan meletak kita Allah di belakang, itu dah masuk. Keempat, bentuk terkaitan antara menyebut syaitan dan sihir dalam ayat di atas ialah bahawa sihir itu adalah hasil meminta pertolongan roh-roh jahat. Kan disebut dalam Quran bahawa wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dia betul disebutkan sihir ni dengan syaitan. Sebab apa ayat tersebut? Bentuk keterkaitan antara penyebutan syaitan dan sihir di dalam ayat di atas, bahawa sihir itu adalah hasil permintaan pertolongan roh-roh jahat, itu syaitan. Roh-roh jahat itu syaitan. Nanti dulu. Dan syaitan menyangka bahawa dia boleh mengetahui perkara gaib lalu membisikkan hati manusia, dengan sebagian manusia percaya dan meminta perlindungan kepadanya ketika terkena kesusahan. Inilah sebagaimana disebut oleh Allah dalam firman-Nya, wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna bi rijalin minal jin fadaduhum raqa. Dan bahawa semuanya adalah amat salah perbuatan berapa orang dari manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin. Kerana dengan permintaan itu mereka menjadi golongan jin bertambah sombong dan jahat. Masuk di sini ialah syaitan keturunan jin. Syaitan keturunan jin, ya. Jadi berkaitannya kataan syaitan dengan sihir. Sihirnya apa dia? Sihirnya adalah pemujaan roh-roh yang jahat. Dia panggilkan syaitan. Ada roh jahat, pemujaan ada. Ini kena perjelas. Artinya dia perjelas. Sebab ini juga perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dia kata adalah sihir meminta pertolongan dengan roh-roh yang jahat, iaitu syaitan. Baik. Roh-roh yang jahat. Contoh oleh kaum muslimin dan muslimat. Okey. Di sini roh-roh yang jahat ni yang dimasukkan roh daripada keturunan. Okey, begini cerita dia. Macam saya dengan cikgu. Saya dengan cikgu. Cikgu ada kan? Dia ada depan saya minta. Sekarang roh ni masuk dia, jin tu tak ada depan kita. Tak ada. Jadi kita seru nama dia. Ini dikatakan menyeru roh yang jahat. Ini digunakan adalah sihir. Apa beza? Roh tu bukan milik manusia. Sedangkan jin dia wujud, tapi dia cuma dia gaib, dia tidak musyadah, dia tidak nampak. Dia gini kaedahnya. Setiap makhluk Allah Ta'ala ni ada roh dia. Binatang ada roh dia, jin ada roh dia, syaitan ada roh. Itu sebab kata ulama melarang melukis binatang atau gambar-gambar yang berroh. Memang itu. Jadi di sini satu dalil nak menunjukkan binatang pun ada roh, jin pun ada roh. Jadi dalam masalah sekarang, siapa boleh nampak jin? Tak ada lah. Tak ada. Diserulah roh tu, jin pun dah datang. Macam kata Haji Mahir, jadi Haji Mahir ni biasa pada roh boleh ada. Tapi kalau sekiranya Haji Mahir dah tak ada,
Dia duduk di mana? Duduk di peron. Cari apa panggil? Haji Mai. Roh datang tak? Roh datang? Roh tak datang, tapi Haji Mai tak ada datang. Selagi mana Haji Mai tu dia tak tidur, ada tak datang. Tapi kalau Haji Mai tu tidur, dia datang. Boleh. Agak sudah tu. Mari kita kaji balik. Kaji Quran tadi. Kenapa? Bila kita ni kaum muslimin dan muslimat kalian masih nak tidur, Nabi suruh kita ni jangan baca surah Al-Mulk. Di antara Nabi lebih kurang kita baca At-Ta'awuz, Al-Mu'awwizat. Ya, 3 Quran. Kita tiup kaum muslimin muslimat. Tiup okey. Kita tiup sapu muka tu, sapu kepala semua. Sebab apa kita sebab kita selain daripada sunnah Nabi, ini masuk sunnah Nabi. Sebab bila kita tidur, roh kita akan keluar. Boleh faham itu? Roh kita akan keluar. Itu sebab dikatakan tidur itu sebagian daripada kematian sementara. Kalau kita muslimat kalian, bila kita tak tidur, roh kita masih ada dalam badan kita. Ada dalam badan kita. Kan? Itu sebab jangan tidur. Jadi dalam kelah ada tidur. Roh nak keluar tu. Tapi mana tak tahu lah. Baik. Okey. Baik. Bila roh kita keluar, jadi dalam Islam mensyariatkan kita baca Al-Mu'awwizat itu supaya Allah Ta'ala melindungi roh kita dengan kita baca Mu'awwizat. Jadi Allah Ta'ala melindungi roh kita, kaum muslimin dan muslimat kan, dengan jalan kita baca Mu'awwizat tu. Maka tidak diganggu lah roh kita keluar ni. Lebih tu. Itu sebabnya berlaku koma ni. Kenapa koma ni berlaku? Mana doktor? Ada doktor. Sebab koma ni kamu sebenarnya roh tu tak kembali kepada jasad. Dia koma tak kembali. Jadi dilindung. Okey, baiklah. Kenapa? Semua kenapa belakang ni kamu simak lah. Apabila kita bangun daripada tidur, kita kata alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Pujian bagi Allah yang telah ahyana ba'dama, iaitu menghidupkan kami setelah mematikan kami. Ini bangun tidur kan? Baik. Dan kepada tempat ikhwan. Sebab kaum muslimin dan muslimat kalian, bila kita roh kita kembali kepada jasad kita, kita boleh hidup kembali. Baik. Tapi kalau roh itu dipegang, dia macam ni kaedah dia. Okey, kalau Haji Mai pegang jemaah lawalan sian kita. Sian. Dia mengangguk dia sampai nawat tamat. Baik. Ya. Macam kita dah berjalan. Bila kita berjalan, bukan kita, orang lain berjalan, pernah tak dicolek? Pernah dengar tak orang dicolek? Itu dicolek roh dengan jasad. Sebab roh kita kan, bila dia dicolek boleh balik ke Islam yang baru kan? Tak boleh. Begitu juga roh ni, bila dia keluar, dia juga akan dicolek. Jadi apa pengawalan itu Allah Ta'ala suruh baca melalui Nabi baca Mu'awwizat. Boleh faham sekarang itu? Aku detik dah dengar macam itulah dia. Bila roh kita ni keluar, jadi siapa yang pegang? Bila jasad kita keluar, ada tak orang jahat yang colek? Begitu roh ni. Kaedah dia. Maka itu sebabnya sihir ni nak kaum muslimin dan muslimat kalian
memujaan pada roh yang jahat, syaitan. Sebab orang tak nampak dia, apa je lah, apa nama syaitan. Itu dah sihir dia kena tu, kamu syaitan apa? Nak kemana pula tu? Roh dengan jasad. Roh dengan jasad. Dia nak cari siapa? Roh dengan jasad. Okey dah, baik. Fokus. Okey. Kau mana? Kau mana lepas ni? Itu dah tadi jawab tadi. Itu sebabnya dia memuja nama-nama jin tersebut. Inilah orang kemudian gunakan dia punya nama jin. Dan jin itu dah datang. Bila jin itu datang, keturunan syaitan ni, syaitan keturunan jin ni, itu yang buat khianat orang, itu yang buat jahat dan menggunakan sihir. Dan sihir ini adalah daripada kaitannya datang daripada syaitan. Maka dan itulah ayat itu dikaitkan sihir dengan syaitan. Macam-macam nama jin. Fir'auni ni dah bayang dah pada kita. Mamang hijau, mamang kuning, mamang biru, mamang coklat. Gitu. Mamang tu seru nama jin lah tu. Tengok tu. Boleh faham tu? Kau datang lah. Dia seru nama. Itu kaedahnya. Benda tu kalau seru nama dah, dia datang lah. Kau mesti nak lah. Dia. Itu yang minta tolong untuk buat macam ni, buat macam ni. Boleh faham? Itulah sihir. Kadang-kadang dia seru nama lain. Ada tu omor tempat saya tu. Saya ingatkan lagu movement nama jin. Cik bom 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 cik bom 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 cik betul. Jadi orang buang tu kamu sini dia menyanyi dengan story. Dia boleh. Dia mau menyanyi. Lepas tu dia boleh. Yang tukang buangnya ada Tok Bomong. Tok Bomong gunakan jin-jin dia. Sebab Tok Bomong pun nak tengok saya story. Nak gerak buang. Kalau sekiranya buang dan disuruh kita boleh, dia tukang buang ya. Boleh lah pegang sana, pegang sini. Itu keturunan jin ni. Betul. Ada jin yang pula keturun pada ustaz pula. Tu ustaz ni kalau berubah pun dia pegang betul tak? Berarti nak pegang tu boleh, tapi jangan tempat-tempat sensitif. Ini semua nak pegang pusat dan dia berapa lah tu. Baik, okey, jauh lagi. Jadi Tok Bomong ada Tok Bomong ada ramah di kampung segera tu. Jadi dia gunakan jin dia, seru. Saya selalu ni macam pula. Bila ubah Tok Bomong pakai bubuk nak ubah. Itu dia kaedah dia. Apa dia cakap? Bubuk punya bukan Tok Bomong bergaduh, geng-geng Tok Bomong bergaduh sama. Akhirnya apa nak ubah? Bawa dah ke kampung saya, Gesing jom orang faham. Itu yang boleh tengok tu. Tok Bomong tu duduk kat orang saya. Saya pergi dah tengok kamu musim-musim makan dah. Seri dengan pihak kuat. Ini kisahnya. Baik. Lepas tu akhirnya ada dah Raja Bomong di situ. Raja Bomong ni lah. Dia pun ubah itu, dia pakai, dia letakkan kaitan atas apa nama seri dengan sahabat tu mau pakai kaitan juga kan musim-musim makan. Tutup pun, tapi kalau kita pakai jubah hitam tak apa. Baik. Dia tak kelubur ni, dia kelubur. Lepas tu kamu musim makan. Apa nama? Dia punya rejimnya. Itulah dia punya zikir dia. Cek bom cek bom cek bom. Dan itulah. Jadi lepas tu kamu musim makan dah. Lepas tu ni kita apa? Ni. Apa nama? Kontan. Kontan tu berjalan ni kan. Tak ada orang kan. Dia pukul orang buang. Rupanya jing-jing dia lekat di badan orang buang tu, gaya itu dia kontan. Itu sebab ada perubatan. Doktor jahit tu dia main kontan tu. Berapa perubat? Mana dah cerita jadi panjang bro. Itu pemujaan roh kaum muslimin itu dia.
Tapi kalau sekiranya benda itu adalah orang datang mati dan ada orang sunat ini kata syaitan keturunan jin. Baik. Ambil boleh faham tu? Baik. Ada sebab ada Quran ada pernah sebut dah. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazadahum rahaqa. Quran sebut dah. Baik, apa dia? Bahawa sesungguhnya ada dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan berapa orang daripada manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan pada ketua-ketua golongan dan ketua golongan jin. Dia minta muslim Islam. Kerana dengan permintaan itu mereka menjadi golongan itu bertambah sombong dan jahat. Apa cara dia minta? Antara banyak benda dah diajar oleh sihir. Kaum muslim apa dia? Macam mana agak-agaknya nak semua benda tu minta tolong. Apa dia? Dia semua benda tu dengan cara-cara tertentu. Ada cara tertentu dah itu orang sihir. Tak ada lah buah-buah dia kaum muslim. Apa dia? Di antaranya kalau bolehlah nak pakaian apa itu cara dia. Boleh faham tak? Ataupun gambar-gambar. Kan Nabi SAW kena sihir oleh Labid bin Aqsam. Disihir oleh seorang penita Yahudi. Dia ambil rambut Nabi dengan sisir Nabi. Ada guna dah punya pemujaan dia dengan Nabi SAW. Walaupun Tuhan boleh lindung Nabi berkuasa, tapi itu ujian bagi Nabi dan merupakan satu pengajaran kepada manusia. Baik, ambil. Memang minta tolong masih oleh itu sihir dikenali sebagai jalan untuk berhubungkan dengan roh-roh jahat tersebut. Baik, ambil ya. Itu sebab dia minta pada benda. Kalau nak punya aku boleh datang. Macam mana? Sediakan jin boleh datang, tapi nak puja dia syarat-syarat. Apa dia? Itu yang guna kemian basah tu. Itulah makanan dia. Itu guna kemian-kemian tu jaga dah tu. Berasap. Aku dah kabur dah, tosok dah berasap-berasap tu. Tapi tak berasap juga. Betul-betul. Itu jadi masalah. Dia dah berasap, betul-betul semayang dekat kita. Berbau, Masya Allah. Orang muslim mula nak marah dia dah. Benda tu betul tu. Tinggal lah. Okey nak. Dan seterusnya Ibnu Jarir meriwayatkan daripada Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata sesungguhnya syaitan mencuba mencuri berita dari langit. Maka apabila salah seorang di antara mereka mendengar sebuah kalimat yang diberikan dari langit, mereka mengolahkannya menjadi 1000 kedustaan. Kemudian disampaikan di hati manusia lalu ambilnya sebagai alat perhubungan. Kemudian Allah memperlihatkan kepada Nabi Sulaiman bin Daud, lalu dia mengambilnya dan menanamnya di bawah kursi dia. Ini betul. Ini guna apa kan? Bahawa itu sebab ada syaitan dengan jin. Kan Allah Ta'ala pun memiliki sayap. Jin pun ada sayap yang berterbang mencuri rahsia-rahsia langit yang dibawa oleh para malaikat. Baik, lepas tu dia terlepas itu sebab malaikat ni bertanya di antara mereka nak pergi mana. Dia tanya kamu kan disebut dalam hadis Nabi SAW bila roh yang baik itu dia angkat ke langit, malaikat turun naik, dia kata mahadaru tayyib. Mereka bercakap, bertemu malaikat yang bawa roh ni dan malaikat yang turun naik. Kita tak nampak lah malaikat tu. Maka malaikat turun naik dia kata kepada roh yang bawa malaikat baru mahadaru tayyib. Siapa dia? Roh yang baik. Sebulan dengan bulan. Itu sebab itu dia bercakap tu kamu sebut-sebut. Tapi bila bertemu para malaikat, mereka nak pergi mana?
Allah Ta'ala menurunkan aku begini. Ada curi dengar atas dasar itulah yang disebut dalam hadis kita baca, dijadikan bintang itu untuk tiga petunjuk jalan, zainul sama biasa bagi dan rujumilah lisyayatin. Itu dibaik. Lepas tu syaitan dapat curi usilan tu, dia pun olah-olah menjadi 1000 pendustaan. Itu kadang-kadang betul tak ada betul, tapi banyak orang bohongnya. Tapi manusia ni dia kata betul, dia bohong banyak, dia pakai betul. Kalau dia tak, dia tinggal. Baik. Habis ya. Setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, maka syaitan menjadikan sebagai jalan. Saya berkata, maka kamu akan kutunjukkan simpanan Sulaiman yang tidak ada simpanan, siapa pun yang menyamai simpanannya yang terpelari itu. Mereka jawab, baiklah. Kemudian mereka mengeluarkan, tiba-tiba benda itu adalah sihir. Itu dia. Lalu dia ambil oleh manusia cara turun-menurun. Kemudian Allah menurunkan ayat tentang kebebasan Sulaiman daripada sihir yang mereka tuntut itu. Wa ma kafara Sulaiman. Kan mereka kamu dia ambil curi-curi berita ni. Lalu jin-jin yang ditulis dalam buku sihir kamu sini. Ditulis waktu. Jadi Nabi Sulaiman ambil buku-buku di dalam tu, dia letak di dalam simpanan ni. Bila Sulaiman meninggal dunia, apa? Jin ambil simpanan Sulaiman tu. Oh, padahal Sulaiman ini nampak kerjaan dia, boleh cakap dengan burung, boleh angin macam-macam kan. Rupanya guna sihir. Dia guna sihir. Itu kata Jin. Jin kata, betul lah Sulaiman ni kafir. Tengok kamu, jin-jin yang tidak ulama tu. Memang dia pun kata sihir itu adalah kafir. Itu sebab kata profesor saya, Syekh Abdul Rahman kata, berapa ulama tak khilaf? Dia tahu berapa ulama tak jadi khilaf? Apakah orang yang sihir itu kafir? Tidak. Terus ada khilaf. Jin pun kata kafir. Memang betul dan Sulaiman itu kafir. Itu sebab Allah Ta'ala nafikan, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna as-sihr. Tidaklah Sulaiman itu kafir, tetapi yang kafir adalah syaitan kepada yang mengajar ilmu sihir itu. Baik, ada yang banyak tu kat sini dalam sebab mau kuningan itu. Nampak kita kaum semua, orang jaga. Kerja ada tak nampak. Bila tanya mana Haji Mai, tak buka ke? Tak buka. Buka setiap hari. Jadi ingat buka kedai reki basikal. Kamu sini simak. Buka tapi tak nampak. Sedangkan buka itu dia antaranya. Sebenarnya buka tapi pada mata seseorang itu di sini. Baik. Habis ya? Catatan yang kelima, Allah Ta'ala menyebut sihir sebagai kufur dalam firman-Nya, wa ma kafara Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman tidak kufur. Melihat konteksnya, maka yang dimasukkan dalam kufur dalam ayat ini ialah sihir, sehingga masuk kalimat tersebut ialah padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir, tapi disebut kata kufur. Baik. Ini dimasukkan untuk menunjukkan keburukan dan kehinaan sihir, sampai disebutkan perkataan kufur. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, tak ada orang yang enggan melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Ta'ala maha kaya daripada segala anil 'alamin. Yang maksud dan siapa yang kufur ingkar kewajipan ibadah haji itu, maka sesungguhnya Allah maha kaya, tidak berhadap sesuatu pun dari segala makhluk. Sebab kata orang yang ingkar ibadah haji dengan kufur, tapi sihir ini adalah kufur. Betul sihir itu kufur, dan kerana berat sihir itu disebut kalimah kufur. Baik, ungkapan takbir seperti ini dimasukkan agar manusia menjauhi sihir dan menunjukkan bahawa sihir termasuk musuh besar, bahkan dekat kepada kufur dan syirik kepada Allah, sebagaimana disebut dalam ayat tersebut, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sebenarnya kami tidak hanya cubaan untuk menguji imanmu, oleh itu janganlah engkau menjadi kafir. Maka jangan kamu mempelajarinya. Malaikat yang didatangkan oleh Allah Ta'ala itu ujian kepada manusia. Jangan orang percaya kepada
kepada sihir. Baik. Banyak ya. Itu semua dipanggil takbir. Keenam, catatan yang keenam. Diriwayatkan bahawa ada seorang lelaki yang berkata berhampiran Umar bin Aziz dengan bahasa yang jelas. Umar berkata, demi Allah itu adalah sihir yang halal. Maksudnya gini. Diriwayatkan bahawa ada seorang lelaki yang berkata berhampiran Umar bin Aziz dengan bahasa jelas. Kemudian Umar berkata, demi Allah ini adalah sihir yang halal. Aku pun jauh agak-agak macam dia. Begini, seorang lelaki dia bercakap dengan Umar bin Aziz. Percakapan itu menarik, percakapan jelas. Ia dengan suaranya, dengan perkataannya, dengan ungkapan yang sampai menarik pertanyaan. Ini sihir yang halal. Sebab apa? Dia bukan sihir, tapi boleh menarik orang, boleh menembuskan hati orang. Itu kata nak buat ini sihir yang halal. Boleh faham itu? Dia bukan sihir, tapi dia kalau dia boleh tarik orang dengan percakapan dia, dengan ini sihir yang betul. Ada tak orang cakap dia tarik orang? Motivasi. Pakai motivasi. Tidak juga. Tidak juga. Ada tak orang kalau sekiranya kalau dia cakap habis orang kena tarik? Ada tak? Ada main tahu? Ada orang. Sekali dalam penjara. Kalau dia cakap, kalau jaga dia jaga kamu. Oh, dia cakap sampai orang terbuka. Itu sihir yang halal. Jangan pasti dia Jerabani. Tengok dia cakap sedap. Datang ada sebab iya, bila cakap sampai berbuih mulut kawan tu. Sampai cik. Dia cakap apa yang dia kata berbuih mulut kawan tu. Dia bawa cakap memang betul ke? Boleh dipungkiri? Boleh? Nanti kamu macam apa? Sebab tu tun tak nak bebas mana dia. Sebab takut tun speaker dia. Memang ada. Macam tak suka je buat ibarat lagi. Janganlah benci sama tak lalu tu untuk gerak orang dekat dia. Betul tak dia kalau cakap abang macam pula. Boleh orang berkumpul amalan. Baik. Itu sebab teman saya dia ngomong tak ada dengar. Kalau dengar dia pun terpikat sama. Habis tak? Itulah kata, kan ramai tak orang cakap itu. Kalau dia cakap seronok ya Allah, itu kata itu sihir yang halal. Maksudnya dia boleh pikau. Baik. Habis tak? Tapi kalau Siti Nurhaliza menyanyi sampai orang terbuka, orang biar betul. Terus tak ada jawab Haji Mahir. Diwayatkan juga bahawa Zabarqan bin Badr, Amr bin Asam dan Qais bin Asim menghadap Nabi SAW. Kemudian Rasulullah berkata kepada Amr, ceritakan padaku tentang Zabarqan. Lalu Amr menerangkan dia sangat patuh kepada orang memanggilnya. Suka menunjukkan diri dan tidak mau melihat ke belakang. Zabarqan berkata, dia demi Allah mengetahui bahawa saya lebih mulia daripada dia. Lalu Amr berkata, sungguhnya dia itu muncul sempat sempit tempat tinggalnya, jumuk ayamnya. Amat baca. Dia celik bahawa saudara. Jangan baca-baca mari pula dah bagi kau. Itu sekarang. Baik, kita tak buat. Nanti tuan-tuan. Ada beberapa orang datang kepada Nabi SAW yang Zabarqan, Amr bin Asam dan Qais bin Asim. Masing-masing mengadukan cerita mereka masing-masing. Jadi apa pandangan kamu yang tahu tentang Zabarqan? Dia pun cerita, sedaplah cerita.
Zaman Fahd bapa Quran kau tentang apa? Dia cerita. Masing-masing cerita dia dengan kata susunan bahasa. Ada Nabi kata, adilah dua-duanya adalah daripada cabang sendiri. Jadi kenapa Nabi sebut begitu bang? Sihir itu cakap bagus tu. Kan itu adalah bukan kena, itu adalah kiasan. Oleh bangsa Zabakor, Amr dan Asyik ni dipanggil oleh Nabi SAW. Mereka datang, ada lagi berbalok di antara mereka. Dan akhirnya Amr tahu, kalau cerita ada apa-apa, dia pun cerita begini. Jalan cerita dia tu, apa yang cerita tu? Teratur, menarik. Yang Zabakor pun cerita bagaimana dia pun begini cerita. Dan kata Nabi dan bayan ada si'run. Nabi kata sesungguhnya apa yang kamu cerita dahulu ini sebagian daripada sihir. Ini dia. Tapi kenapa Nabi macam membenarkannya? Sebab dia boleh menarik orang. Baik, sekarang kita ambil buat tajuk siapa ni. Yang kedua, yang malaikat ramah kata, tengok kan, malaikat Harut kawan Marut mengajar sihir. Ada tak cerita sikit? Baik. Yang ketiga, jika dikatakan mengapa dua malaikat Harut dan Marut mengajar ilmu sihir kepada manusia, padahal sihir itu hukumnya haram. Okey. Tengok, sesungguhnya dua malaikat itu tidak mengajar sihir untuk diamalkan, tetapi untuk mengelakkan bahayanya. Baik, kerana mengenali keburukan sesuatu untuk menjaga diri daripada bahayanya adalah tindakan yang baik, sebagaimana disebut oleh seorang penyair. Aku mengenali keburukan bukan untuk berbuat keburukan, tapi untuk menjaga diri daripada bahayanya. Barang siapa tidak mengenali keburukan yang biasa dilakukan oleh manusia, maka dia akan terkena keburukan tersebut. Baik. Yang benar adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Alusi. Dia ni ada kitab tafsir dia Ruhul Ma'ani, kitab tafsir dia, bahawa sihir yang diajarkan oleh dua malaikat ini adalah untuk menjadi cubaan fitnah dan untuk bezakan antara mukjizat dan sihir. Pernah diberitahu kepada Umar bin Khattab, bulan sama sekali tidak mengenali keburukan. Umar berkata dia patut terkena keburukan itu. Jadi begini nak. Jadi ustaz, katanya sihir ini haram. Pertama Allah Ta'ala putuskan malaikat Harut dan Marut. Harut dan Marut dia tak buat sihir, dia tak amal sihir, cuma dia mengajar ilmu sihir, mengajar ilmu sihir supaya orang kenal ini adalah sihir. Lepas tu, contohlah kaum muslimin dan muslimat kalian, seseorang itu dia diajar satu, dia mengajar, berkata-kata dia beritahu kepada orang lain tentang keburukan benda ini. Okay. Di sini mengajar keburukan, dia ajar dari mana rokok itu datang. Rokok itu datang dari teman-teman tembakau. Dari mana campurannya? Maka dia ajar lah, inilah keburukan rokok ni, dia ajar lagi. Lepas tu untuk kenal itu adalah keburukan. Jadi salah ke yang tadi dia mengajar rokok tadi, tiba-tiba orang lain pula buat rokok. Memang. Jadi orang nak tahu kalau boleh beza mana mukjizat, mana sihir, maka mereka mengajar sihir macam ni. Lepas tu mukjizat macam ni. Itu dikatakan bahawa mereka itu mengajar ilmu sihir. Itu sebab kata Sayyidina Umar radhiyallahu bulan sama sekali tidak mengenai keburukan. Umar berkata dia patut terkena keburukan. Kalau dia tak tahu keburukan, dia bukan keburukan. Betul tak? Okay. Macam ni lah kaum muslimin dan muslimat pula. Kita beritahu dia tahu tak perangai dengan ni. Perangai macam ni. Jadi benda tu kaum muslimin dan muslimat kalian, kalau orang tak tahu, tak cerita perangai dia, tak tahu orang lain, terjauh dengan dia. Itu sebab malaikat tu dia mengajar dia mesti orang boleh kenal sihir. Yang kedua ujian kepada mereka yang tahu dia sihir itu haram membuat tidak. Itu dia
tu ramai orang kata malaikat pun ada sihir juga. Lepas tu ada yang banyaklah. Itulah malaikat yang disumpah oleh Allah Ta'ala dari manusia. Astagfirullah. Ini lah di masa yang apa nama Asyik Mu'ad itu ada orang, ada malaikat yang mengadu muslim Allah Ta'ala. Sumpah akhirnya tak jadi malaikat dah, jadi manusia. Dia dah haru, dia orang haru. Ya Allah Ta'ala memang betul dia terang itu sihir. Terang ajar sihir konkret. Lepas tu tapi tidak menambahkan orang beza mana mujizat, mana sihir. Okey, disebabkan di semua barang siapa yang tak kenal keburukan dengan patut dia jadi buruk. Kalau tak kenal orang tu jahat, dia jadi jahat. Betul tak? Itu pun kenal dia jadi jahat dia. Betul tak? Nama dah nama. Dia nak buat baik jauh, tapi dia perempuan. Kalau tak cerita pada dia yang soh dia perempuan khususnya, tapi dia buat baik. Kalau tak tegang, jadi masalah. Boleh faham betul? Tak faham. Jadi seterusnya hukum yang terkandung dalam ayat ada lebih sedap. Ada kita bawa hukum ni. Ada kita bawa untuk kita bola yang tafsir. Akan puluh akan datang cerita hukum yang terkandung dalam ayat ni. Itu yang motif dia. Okey. Sebab tu masa perlawanan zaman Nabi Musa, ahli sihir kan berlawan dengan Nabi Musa. Bila tongkat Nabi Musa menelan tali kemali ahli sihir, dia serban, dia tahu bahawa itu bukan sihir. Ya. Sebab dia dah habis ada muslim. Ilmu Allah tak habis, sihir habis. Sebab tu. Jadi yang paling debat dengan Musa tu itu bapa-bapa tu, ibu tu, Musa orang yang pakar muslim. Dia mau tengok Nabi Musa bawa datangkan tongkat dia kata ni bukan sihir ni. Ini bukan sihir. Dia mengaku lah bukan sihir. Akhirnya bila mengaku itu bukan sihir, yang akhirnya bukan sihir itu kan bakal beriman dan bakal beriman. Sebab dia tahu itu adalah benar. Beriman dan bila beriman, Fir'aun berkata, kenapa kamu beriman tapi tak izin pada aku? Amin. Fir'aun yang kamu muslimin macam-macam. Dia tahu salah orang je, salah kita tak tahu. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ustaz, nak tanya pasal roh tadi tak? Pasal roh. Roh. Tak pasti lagi. Bila kita tidur, roh tu keluar. Biasa ke mana roh tu pergi tak? Gitu. Wa yas'alunaka an-ruh qul ruh min amri rabbi. Nabi dia gitu. Mereka bertanya pada kamu tentang roh, katakan roh itu urusan Tuhanku. Ya, yang penting Nabi cerita roh tu dia keluar. Ke mana pergi? Nabi dia cerita. Ada jawapannya. Tak pasti nak jawab. Nak pergi ke England, dia nak pergi ke mana Allah ada. Tapi dia keluar, dia pergilah pada dia pergi. Tapi ke mana? Wallahu a'lam. Semua yang kita tahu roh itu masih hidup. Tapi bila seorang sudah mati, cuma adalah hadis Nabi ceritakan roh yang jahat duduk tempat yang bersama orang jahat, roh yang baik tempat roh yang baik, tempat yang baik itu ada. Tapi masih hidup di mana dia pergi, wallahu a'lam. Nabi tak tahu. Haji Mak pernah mimpi ke macam tu? Ya. Kata orang tua-tua tak ada hadis bahawa siapa mimpi orang dah mati dia nak mati. Tahu tak? Wallahu a'lam. Kaum muslimin dan muslimat sekalian, dia tak kait dengan roh masalah itu. Dia tak kait dengan roh dan masalah itu. Mimpi ni adalah pengujian ibadah. Dalam kalau kita baca kitab Al-Ta'bir Ru'yah dia karang oleh Ibn Sirin, memang ada orang yang budak kita mimpi macam ni, kita mimpi macam ni. Jadi ada kepada jawapan ada 3 benda. Dia kata kadang-kadang mimpi itu ada benar,
Yang kedua, mimpi itu ada minallah. Kalau mimpi itu daripada syaitan, dan mimpi itu daripada tidur kita. Kadang-kadang kita tidur juga, tapi otak terus kita jumpa, nanti kita tak pandai nak. Sebab tak ada cerita tentang masalah itu, dan cerita tentang mimpi. Wallahu a'lam. Subhanallah.